Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih diucapkan kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekan butang subscribe, like dan share. Kalau hadir ke parlimen pun malas, memanglah tak dapat tanya soalan. Itu tajuk daripada sabudin.net, sabudin.com.net. Satu tulisan yang memang hebat, saya kongsikan. Menjawab kritikan umum terhadap ketidakhadiran pemimpin utama blok pembangkang ketika sesi soal jawab dengan Perdana Menteri di Parlimen, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, bukan semua ahli Parlimen boleh bertanya ketika sesi tersebut. Dengan itu, menurut beliau, ketidakhadiran pemimpin utama pembangkang seperti Presiden PAS Hadi Awang, Presiden Bersatu Muhyiddin Mat Yassin dan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin tidak sepatutnya menjadi isu yang berbangkit. Katanya, ramai yang tersilap faham keperluan hadir semasa sesi soal jawab dengan Perdana Menteri atau PMQ yang ditetapkan pada setiap hari Selasa itu. Semasa sesi PMQ, bukan semua orang boleh tanya soalan Perdana Menteri. Kalau Presiden PAS Abdul Hadi Awang hadir pun, bukan boleh tanya soalan, katanya. Orang yang tanya soalan bertulis saja. Apabila Perdana Menteri jawab, orang yang sama saja boleh bertanyakan soalan tambahan. Bukannya sesuka hati orang lain boleh mencela, katanya. Dua persoalan timbul daripada penjelasan Tuan Ibrahim ini. Yang pertama, kalau begitu, kenapa pemimpin utama blok pembangkang seperti Hadi Awang, Muhyiddin Mat Yassin dan Hamzah Zainuddin tidak mengemukakan soalan bertulis kepada Perdana Menteri untuk dijawab ketika sesi PMQ itu? Jika mereka mengemukakan soalan bertulis, setidak-tidaknya dapat lagi mengemukakan soalan tambahan daripada perkara yang dibangkitkan. Ini tidak. Sudahlah tidak hadir ketika sesi PMQ, menghantar soalan bertulis pun tidak juga. Jadi apa peranan mereka dalam semak dan imbang terhadap kerajaan? Yang kedua, dalam setiap soalan tambahan secara bertulis yang dikemukakan oleh seseorang ahli parlimen, selain penanya soalan mengemukakan soalan tambahan, ia juga terbuka kepada mana-mana ahli parlimen lain, baik kerajaan ataupun pembangkang, untuk turut mengemukakan soalan tambahan. Jadi di mana asasnya hujah Tuan Ibrahim? Kononnya kalau Hadi Awang hadir pun dia tidak boleh bertanya soalan. Hakikatnya masih terbuka ruang untuk meminta penjelasan dan bertanya soalan kepada Perdana Menteri dalam sesi soal jawab itu. Pokoknya, mahu dan tidak mahu saja, dan paling penting jangan malas hadir ke parlimen. Kalau di pentas ceramah, di sidang media atau sembang sesama sendiri, bukan main lagi banyak isu dalam negara yang dibangkitkan. Kenapa tidak gunakan saluran yang betul? Tulis dan kemukakan soalan secara bertulis atau bangun mencela untuk bertanya soalan tambahan. Bukankah itu bermakna ruang sentiasa terbuka? Sudah tentu, semua itu hanya dapat dilakukan dengan wajib hadir ke parlimen dan sedia aktif memainkan peranan semak dan imbang yang ditunggu-tunggu rakyat sebagaimana digalas oleh Anwar Ibrahim ketika beliau bergelar ketua pembangkang sebelum ini, walaupun ketika itu belum diwujudkan lagi sesi PMQ itu. Cuba tengok Syed dan Kasim. Disebabkan beliau rajin hadir ke parlimen, peranannya sentiasa kelihatan menonjol. Tapi kalau awal-awal lagi tidak hadir ke parlimen yang memberi gambaran tidak mahu atau malas berperanan aktif, memanglah tidak dapat bertanya apa-apa soalan. Bercakap nak tebuk atap. Kenapa pula boleh aktif? Sahabudin Hussein, 6 April 2023. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku. Kita jaga kita. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. SPRM dapati Muhammad Nazlan, iaitu Hakim Mahkamah Tinggi pada ketika itu, yang telah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan 210 juta denda kepada Najib Razak. Akhirnya SPRM mendapati Muhammad Nazlan telah melanggar kod etika hakim, kata Menteri Undang-Undang sekarang ini, iaitu Azalina Osman. Berita penuh. Shah Alam. Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali didapati telah melanggar kod etika hakim dan mempunyai konflik kepentingan. Ketika mengetuai kes SRC International Sdn Bhd yang melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Perkara itu telah disahkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, iaitu Datuk Seri Azalina Osman Said, berdasarkan hasil daripada siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap Muhammad Nazlan. Memetik berita portal FMT, Azalina mengesahkan bahawa Muhammad Nazlan telah pun melanggar kod dan mempunyai konflik kepentingan menerusi surat yang bertarikh 20 Mac kepada Peguam Bela Shafie & Co. Azalina berkata ia berdasarkan daripada salinan laporan penemuan daripada SPRM yang bertarikh 20 Februari yang telah dipanjangkan oleh agensi itu kepadanya. Azalina dilaporkan menjawab soalan daripada Peguam Bela Najib bertarikh 15 Mac yang lalu yang bertanya sama ada SPRM telah menulis kepada Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat untuk mengesyorkan supaya prosiding tata tertib dimulakan terhadap Muhammad Nazlan berhubung pengendaliannya dalam kes SRC International Sdn Bhd. Dalam surat itu, firma guaman berkenaan bertanya sama ada SPRM pada dasarnya membuat kesimpulan bahawa Muhammad Nazlan telah melanggar kod etika hakim dan mempunyai konflik kepentingan. Dalam surat balas kepada firma guaman itu, Azalina berkata beliau boleh mengesahkan persoalan-persoalan yang telah dikemukakan telah dijawab secara afirmatif. Sebelum ini, surat yang didakwa daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM, daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki kepada Tengku Maimun tersebar di media sosial beberapa hari selepas Mahkamah Persekutuan Putrajaya menolak permohonan bekas Presiden UMNO itu untuk menyemak sabitan dan hukumannya. Surat yang bertarikh 20 Februari itu menyatakan siasatan daripada SPRM telah mendapati terdapat isu salah laku oleh Muhammad Nazlan yang perlu dipertimbangkan oleh Ketua Hakim Negara. Pada 24 Februari lalu, media telah melaporkan panel 7 Hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai oleh Tengku Maimun berkata SPRM tidak mengikut protokol ketika menjalankan siasatan terhadap Muhammad Nazlan. Dalam penghakimannya, Tengku Maimun berkata agensi penyiasat seperti SPRM mesti berunding dengan Ketua Hakim Negara sebelum memulakan siasatan terhadap Hakim Mahkamah Atasan. Pada Julai 2020, Muhammad Nazlan pada ketika itu yang merupakan adalah Hakim Mahkamah Tinggi telah mendapati Najib bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kuasa dan pengubahan wang haram, dana SRC International dan memerintahkannya dipenjara 12 tahun serta didenda 210 juta ringgit Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.